Baik, debat model ekonomi baharu Malaysia ini penting untuk kita ketahui kerana kalau ada polisi baru yang nak dibincangkan ataupun dicadangkan, ia sangat penting. Kerana apa? Setiap polisi dasar ataupun model yang ingin dibentangkan itu perlu melihat kepada berapa ramai jumlah penduduk. Kalau penduduk di sebuah negeri ada 8 orang, mungkin polisinya berbeza. Kalau jutaan orang juga polisinya berbeza. Jadi saya nak bawakan kepada anda semua laporan perangkaan demografi Malaysia untuk suku tahun kedua, tahun 2023. Pertama sekali saya nak bawakan mengenai peningkatan jumlah penduduk. Sebelum ini kita ada 30 juta penduduk yang sekarang ini dah meningkat 2.1% kepada 33.4%, di mana ini anda boleh saksikan angkanya berapa jumlah warga negara Malaysia yang meningkat. Rasionya lelaki dan perempuan juga anda dapat saksikan di sini. Tetapi yang saya ingin bawakan kepada anda di sini adalah mengenai pecahan kaum. Okey, daripada 30.4 juta warga negara Malaysia ini, lebih separuh 17.6 juta ataupun 57.9% adalah kaum Melayu. Yang ini Melayu. Okey, kemudian kaum Cina ada 22.6% atau persamaan dengan 6.9 juta. Kemudian kita ada kaum Bumiputera lain yang mewakili 12.2%. Kemudian kita ada kaum India 6.6% ataupun 2 juta dan juga lain-lain bangsa. Tetapi secara keseluruhannya, kalau kita lihat ini lelaki perempuan peningkatan sini, kalau kita lihat ini kumpulan umurnya, cuma saya nak maklumkan di sini secara keseluruhannya, kalau kita ikut nisbah jantina penduduk ini, setiap 100 orang lelaki, penduduk lelaki, 110 orang penduduk lelaki, nisbahnya adalah 100 perempuan. Jadi nisbah jantina bagi penduduk warga juga adalah 103 lelaki bagi setiap 100 orang perempuan. Jadi kita dah saksikan ini dari sudut angka jumlah berapa ramai lelaki, perempuan dan sebagainya. Kita juga nak lihat kepada data dan statistik perangkaan mengenai jumlah kelahiran. Anda dapat saksikan jumlah kelahiran meningkat 13.0% membawa kepada angka yang anda saksikan ketika ini. Tetapi yang paling penting anda dapat lihat di sini, kumpulan umur ibu yang melahirkan ini, kebanyakannya ataupun apa yang boleh saya katakan lebih 52% daripada kumpulan umur 30 hingga 39. Kemudian golongan antara umur ini adalah umur produktif untuk melahirkan dari sudut fizikal dan sosioekonomi juga. Dan yang paling penting, Selangor mencatatkan bilangan kelahiran hidup tertinggi, iaitu 20,477 kelahiran ataupun bersamaan dengan 19.3%. Ini di Selangor, kelahiran hidup yang terendah di wilayah Persekutuan Labuan. Kemudian kalau kumpulan umur seperti yang anda saksikan, ini apa yang saya paparkan tadi di situ. Kemudian kita nak lihat kepada kematian. Kematian ini ada pelbagai faktor, pelbagai punca, mungkin kelahiran pramatang, sakit dan sebagainya. Tetap juga ada peningkatan kematian, tetapi fakta yang paling penting untuk kita tahu di sini adalah kematian yang disebabkan oleh pandemik. Lebih spesifik, kematian disebabkan oleh COVID-19. Berapa kematian disebabkan oleh COVID-19? Okey, sebelum ini kematian disebabkan oleh COVID-19 ada 660. Ini pada suku tahun sebelum ini, pada suku tahun kedua tahun 2022. Tapi pada kali ini, pada suku tahun kedua 2023, kematian akibat COVID-19 kepada hanya 169 kematian. Yalah, kita pun sudah beralih fasa peralihan pandemik dan sebagainya, dan negeri yang paling tinggi mencatatkan kematian akibat COVID-19 adalah Johor. Okey, ini antara angka-angka ataupun data perincian daripada Jabatan Perangkaan Malaysia untuk kita melihat kepada bagaimana mungkin dasar atau polisi baru ini boleh dibuat bagi memastikan kehidupan di masa hadapan dapat dilalui dengan lebih harmoni.